Mana mouse? Mana yang tulis? Aku. Oh ni. Oh itu. Ni. Gambar blur. Hai. Hai, Assalamualaikum. Sekejap. Tak apa, duduk je tu. Setting dia sekejap. Gambar blur. Duduk, Kejap. duduk. Haris tengah setting. Sana. Kenapa? Dia punya Umi punya kamera ke? Tak perlu ya. Dia punya gambar tak cantik. Nampak wayu-wayu. Dah. Dah pindahkan sekejap Dari kamera sini tak cantik dia punya. Angkat ni dulu. Dia punya nampak belah sana. Cik, macam nak mengajar kitab. Oh ni ketat sangat. Okay. Dah. Baik. Kenapa ni? Wifi dia kan? Mana gambar tadi? Kejap, dia tengah Ni nampak ke ni? Tak. Habis hari pun belum buat. Nampak? Mana dia satu kena tekan? Tak apa, tengok ni. Oh, okey. Tak okey lagi. Dah makan ke Nurul? Belum. Belum makan lagi. Okey ke? Kak Min, dah okey ke belum? Waalaikumsalam, Rozita. Hari ni Nora dapat menyelesaikan masalah. Bila nak keluar, Nora selalu lupa bawa mask. Hari ni dah mask dia dah lekat-lekat dekat mulut ni, senang. Kenangan PKP ni. Problem. Nora ni dah sebab lama tak duduk rumah, tak ada keluar-keluar, tak pakai mask. Semalam pergi ke ATM tak boleh dekat Petronas, diorang tak bagi masuk. Nurul tak sedar, Nurul tak bawa mask. Hari ni masalah besar dah selesai dah. Sarung tudung tak adalah, mask Nurul hilang-hilang lagi. Okey, macam mana? Gambar dah okey ke? Masalah besar. Okey, gambar macam mana? Dah okey ke? Apa nak belajar malam ni ha? Tak ada idea, penat sebenarnya kan? Ni tengah nak simpan tenaga ni, nak buat pola ni. Mana dia punya resip tu? Dah siap semua. Okey, dah okey dah. Okey, apa nak belajar? Ni dah siap ni. Nota surat cinta semua ni nak buat. Semula malam ni Haris dah bagi ni semua, tak boleh tidur dah kena buat.
Kan kertas pun dah ada. Semula start daripada malam ni Nurul akan buat semua-semua ni. Ni dah siap berapa ni. Ada lagi nanti insyaAllah. So Nurul akan cuba settlekan dalam minggu ni. Kan semoga kita sebelum Raya Haji ni semua dapat buat baju sendiri. Okay, boleh komen. Tak patut kami, tak boleh rehat. Tadi dah nak tidur, dah baring-baring tak boleh tidur. Baik Nurul buat sesuatu yang berguna. Memang tak boleh tidur kan dah golek-golek dah apa semua, memang tak boleh tidur. Okay. So hari ni kita nak belajar apa ni? Ada masalah ke nak bertanya? Nurul tak saja-saja ni buat live kan. Tak naklah macam oh dekat sini. Hari ni Haris yang punya setting, so macam blur sikit. Nurul tengok laptop sementara guna kamera belakang. Selalu Nurul akan mata Nurul intai-intai phone macam ni. Hari ni dia guna kamera belakang. Okey, tadi kita dah bincang mengenai apa namanya? Yang pola kain kan, yang orang yang tonggek sikit. So sekarang ni kita nak bincang apa lagi? Ni adalah nota-nota yang Nurul buat. Ni yang mana yang tersilap. Silap lah. Raya Haji pakai insya-Allah. Nurul ni tak ada masalah. Kalau nak rehat memang kena rehat. Ada rehat, ada tak. Dia bukan sesuatu yang fokus sangat-sangat tak. Okey, so hari ni kita memang fokus kepada. Ada nak tanya apa-apa ke? Q&A. Q&A. Tajuk dia tanya jawab, tak tanya diam. Tak tanya Nurul pun diam. Okey, tadi kita dah cerita yang ponggong tonggek. So kalau orang yang perut buncit tu macam mana? Kalau orang yang perut buncit, selalu Nurul cakap kalau untuk tambah apa dekat pinggang tu, dekat sini. Ni adalah pola yang Nurul lakar tapi tak siap. Okey, ini dia adalah bahu. Kan? Ini basic lah. Ini basic untuk kebaya. So yang ini adalah garisan bahu. Boleh faham tak bila tengok nota macam ni? Bila tengok nota macam ni, ini adalah pola kebaya kelepet. Ini semua apa yang ada depan Nurul lah. Nurul tunjuk. So yang ini adalah untuk yang dia punya ada garisan dua. Ini bahu ke pinggang belakang. Ini bahu ke pinggang belakang. Ini bahu ke pinggang belakang. Ini bahu ke pinggang depan. Yang ni depan. Saya macam Nurul ukur tadi lah. Mercu ke mercu. Waalaikumsalam. Sodah Teh Puyu Nur Aliza. Ni memang clear lah sebab Nurul nampak dekat sini. Okay, ni masuk dalam 3/4. Nurul tak ada idea nak cerita apa. Depan Nurul ada kebaya kelepet. So Nurul cerita dari kebaya kelepet ni ya. Okay, ini semua mula-mula sebelum jadi baju kebaya, dia memang adalah pola dasar kurung moden. Kenapa Nurul cakap kita kena mahirkan dalam kita belajar kurung moden ni. Sebab semua baju, okay, semua baju baik itu jubah, baik itu blouse, apa semua, dia memang semua basic dia daripada kurung moden. Okey, nampak? Ini adalah yang conteng-conteng lah, yang benda tak jadi. Ni macam kebaya Kota Baru ni pun dia punya dasar dia adalah kurung moden. Ini adalah formula size yang Nurul bagi. Kemudian ni adalah pola. Ini kena kuasai betul-betul lah. Pola kurung moden ni memang betul-betul kena kuasai. Kena betul-betul lah. Ni semua basic dia kurung moden. Okey, ini yang pola belakang, ini yang pola depan. Okey, tak apalah Nurul buat dekat sini. Okey, untuk orang yang gemuk kan, yang gemuk ini, yang gemuk ataupun perut buncit, dia lebih bagus kalau untuk kurung moden kita gunakan pola yang ini. Kita gunakan pola yang ada garisan belakang, kemudian buat dot dekat sini. Itu adalah sebaik-baiknya lah. Kita buat dot dekat sini. Sama ada dot ni kita jahit ataupun kita hilangkan dot ni, kemudian kita buka balik dot yang dekat sini.
Ini adalah untuk yang orang berbadan besar. Dia lebih bagus kita buat cara macam ni. Tak ada dak depan pun tak apa. Dak depan tak ada pun tak apa. Cara buat tangan baju jika ukuran dadanya 50. Okey. Ini bagus. Dada 50. Ini Nurul gunakan basi yang kecil. Okey. Ni terus bahu berapa? Basariah. Nama Umi ni. Nama mak saya Basyariah. Ada Y. Okey, Basariah Abu Bakar. Puan, boleh bagi ukuran bahu? Nurul akan boleh buatkan. Bahu berapa? Ni masih banyak yang problem macam ni. Dada dia besar, so nak ambil tangan tu macam mana? Okey, bahu berapa? Boleh Nurul tahu? Bahu 16 ke 17. Dada dalam 50. Pinggang berapa? Boleh tolong Nurul? Berapa ukuran? Jadi apa? Basariah Abu Bakar, tolong Nurul bagi ukuran yang ada bahu, pinggang, punggung. Tolong. Biar Nurul tolong buatkan dekat sini. Ni berapa XL ni? 3 atau 4 XL ni? Mana ada catat dia punya ukuran tu? Itu kena print aja. Bau tu. Selamat malam. Boleh Nurul boleh tolong, tapi kena bagi detail lah dengan Nurul. Berapa dia punya dada, pinggang, punggung? Pilih seorang lah. Itulah Basaria apa nama? Bahu 17. Basaria. Bahu 17. Okey, bahu 17. Dada berapa? Dada, pinggang, punggung tu lagi. Tadi bukan 50. Dada 50. Pinggang berapa puan? Dada 50. Kita akan buat sampai ke pinggang. Lilit ketiak berapa? Lubang ketiak berapa? Ni, kepilkan balik ni yang kita nak ni. Mana yang ini? Nak buat pola apa ni? Ini nak buat yang ini. Waalaikumsalam Safia. Okey, ini kita akan buat bahu 17, dada 50. Ini pola apa? Pinggang berapa? Tapi tak ada tali tip, nanti nak ukur. Yang print yang salah-salah tu mana ada dekat situ? Tak, yang pola bawah tu. yang cata pinggang tu. Labuh ketiak, lubang ketiak tu berapa? Berapa puluh? Okey, kita sabar sekejap. Okey, kita akan cuba buat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selalunya kalau kita nak buat tu kita akan gunakan dulu pola bahagian belakang. Ni banyak yang case macam ni, yang rada besar. Kemudian macam mana dia nak ambil dengan lubang ketiak. Lubang ketiak dia macam mana? Pinggang 48, punggung 52. Okey, dada 50, pinggang 48, punggung 52. Semua masalah nak kira dengan tali tape nanti. Okey, tak apa. Dia tolong ambil pembaris yang panjang tu deh. Okey. Malam ni Nurul akan cuba selesaikan macam mana masalah. Okey, mula-mula kita ambil dulu garisan yang untuk ini garisan kita nak buat. Ini adalah garisan bahu. Kalkulator. Okey, bahu 17 bagi 2, 8,5. Kita ambil dulu 8,5. Ini kita menggunakan skala, so ni ada dia punya ukuran lah. Okey, kita buat dulu macam ni. Okey, kita ambil dulu kalau Nurul ukuran 40 ke atas. Ni ada carta yang Nurul bagi. Ni ada semua dalam nota nanti. Okey. Okey, ini nanti ini nota ni ada dalam ini ada dalam nota. So kalau
Nampak tak? Dada dia dalam 30 ke 34, 35 ke 40. So dia punya turun dada tu ada berapa. Jadi kita dekat sini, kalau untuk 50 ni, kalau kita ikut ada tak belum ketiak Yang ni kalau tak bagi lubang ketiak lah. Kalau tak bagi lubang ketiak, kita ikut formula dekat sini. So kalau dada 45 ke 50, kita boleh gunakan lubang ketiak dia dalam 9, 9,5, 9,3/4 ataupun 10. So kita ambil yang paling besar lah, 10. Kita terus, ini cara yang Nurul buat ya, cara yang Nurul buat ikut formula. Dan yang ini, yang dapatkan nota ni ada dalam yang dah beli nota dengan Nurul, ada catatan ni dalam nota tu. Ada. Okey, kita buat macam ni. Kalau untuk leher, kita tetap ambil 3. Kalau kita nak keluarkan pun, kalau 17 tu tak payahlah. Cukup dengan 3. Kemudian dekat sini kita turunkan 1 inci. Macam biasa, kita 1 inci. Kemudian dekat sini kita terus ambil 10 dulu, yang paling besar. Kita terus ambil dari sini, bukan dari atas sini. Kalau dari atas sini, boleh juga. Tapi kalau Nurul, kalau dah ada catatan tu, Nurul terus ambil dari sini ukuran siap dia. Kalau 50, so kalau 48 atau berapa tu, kita masih boleh ambil dalam 9 macam tu. Ini dia ada dua cara. Ada dua cara dekat sini. Ada dua cara dekat catatan ni. Ini adalah dari lubang ketiak. Ini lubang ketiak. Ini lubang ketiak. Ini kita ukur lubang ketiak. So kalau kita tak ada ukuran lubang ketiak. Ni tunjuk atas. Sebab dia kecil. Okey, ini adalah kalau kita ambil lubang ketiak. So kalau kita keliru berapa kan? Kalau macam 13 kan terlalu besar. So kita ada yang siap dia tu berapa. So kalau kita lupa ambil gambar tak berapa, garisan dia putus-putus. Okay. Sebab internet. Oh, internet. Tak tahulah. So kalau yang ini kita pandukan dengan keliling dada. So kalau dada, yang tadi dada basaria tu tadi dalam 50, so dekat sini. So dalam sini kita akan dapatkan dalam 10. Ini ada hasil siap dia lah. Dia punya kira siap dia. So kita buat dari bahu sini turun dalam 10 inci. Kita agak-agak lah, kalau nak buat 9 pun kita nanti kena turunkan lagi. Okey. Yang ini memang kita dapat dalam 10 ini siap. Ini adalah formula yang memudahkan yang ada dalam nota ni. So kita tak payah nak, ini dah melalui kajian. Jadi Nurul tak pernah buat baju. Jarang-jarang Nurul buat baju lebih daripada 10 inci untuk lubang ketiak ni. Jarang-jarang. Jarang-jarang. Jadi paling besar Nurul pernah buat, dada kalaupun ada 50, 48 memang Nurul akan buat dalam 10 inci. Kalau kecil lagi sikit 48, Nurul akan buat 9,5 ataupun 9,3 suku. Tapi kalau orang yang badan berisi macam ni, dia tak selesa kalau baju dia sempit. Jadi kita Nurul terus ambil dalam 10 macam tu. Ataupun kita boleh juga dalam 9,5 lah. Lebih-lebih kurang macam tu lah. Kita tengok nanti masa kita ukur, kita betulkan lagi. Okey, kemudian dada ni macam biasa 1/4 dada. Kalau ukuran lebih daripada 45, Nurul akan tambahkan dia 1 inci atau 1,5 inci untuk dada sini. Dia untuk keselesaan. Tapi selalu 1 inci lah. Boleh. Okey. Yang ini kita boleh tambah, tak payah besar sangat, 1 inci. 1 inci. Sebab baju kalau dekat dada ni terlalu besar, dia kurang selesa. Okey. Walaupun besar macam ni, kita cukup tambah dalam 1 inci. Jadi tadi 50 kita bahagi dengan 4, 12,5. Kita buat dulu 12,5. Okey, kita buat dulu 12,5. Kemudian kita tambah untuk kelonggaran dia 1 inci. Dia ini depend, tengoklah. Kita boleh tambahkan dekat sini kelonggaran 1 inci, 1 suku ataupun 1,5. Ini kelonggaran orang yang mempunyai dada di atas 45. Si wifi ni, wifi slow. Pakai data lah kalau tak. Kereta. Kena terbalikkan gambar. Allahu. Balikkan kamera depan.
Kan data ada berapa? Yang Umi punya ni guna data, yang sini tengok tak apa. Mana wifi tu? Dah tukar dah? Sekarang okey tak? Coba komen okey tak? Coba komen dulu, gambar dah okey ke belum? Gambar okey ke belum? Apa ni dah tekan? Rasa wifi. Sebab dekat sini pun dia tak jalan. Okey. Kena guna data juga. Wifi tak support lah kalau malam-malam. Okey, Nurul ulang balik lah. Ya. Ini kes yang paling banyak kita jumpa. Kita sihat-sihat semua dekat sini kan. Dia memang masalah dekat lubang ketiak tak selesa. Okey, Nurul ulang balik. Okey. Belah saya kat sini okey jelas. Okey. Kita boleh sambung lah. Dah okey dah. Okey. Tadi dah ada 50. Bahasa dia siapa ni? Akak ke adik ke apa? Tolong lubang ketiak berapa? Lubang ketiak berapa? Cuba Nurul nak matchkan dengan ni. Nurul nak tengok family Nurul ni boleh pakai ke tak. Cuba Nurul minta tolong bagi lubang ketiak tu berapa? Lubang ketiak 21 ke, 22 ke, 23, 24. Ni spesial ni. Akak ke adik ke? Kan Nurul pun tak tahu. Nurul nak buatkan pola ni walaupun menggunakan skala. Okey. Nurul tunggu. Okey, Mak Rosi boleh. Nurul akan ulang balik. Minta tolong tadi siapa? Basaria tadi. Nurul nak tahu lubang ketiak berapa? Lubang ketiak berapa? Sebab Nurul nak match kan apa cara yang Nurul buat ni boleh diguna pakai. Formula yang Nurul buat ni apa boleh diguna pakai. Cuba. Nurul nak tengok. Ini Nurul akan tunjukkan formula yang sederhana menggunakan nota yang Nurul bagi ni. Nota yang lain-lain Nurul tak buatkan, tapi yang ini yang Nurul memang sebab Nurul tahu ini adalah permasalahan yang paling utama. Jadi ada dua, ini masih conteng-conteng. Ini adalah berdasarkan lilit ketiak dan ini adalah berdasarkan dada. Dada. Dada ayam. Okey, tolong bagi Nurul ketiak 18. Bukan tadi yang dada 50 tadi. Basaria. Sebab kita nak gunakan, nak ukur, nak buat untuk pola yang ini. Yang bahu 17. Bahu 17 ini Nurul yakin dada dia lebih daripada 20. Keluar mungkin. Dah keluar ke? Okey, tak apa. So sekarang ni kita buat dulu bahu 17. Bahu 17 kita bahagi 2, 8,5. Kita buat dulu macam ni, 8,5. Okey, kita buat dulu 8,5 macam ni. Kita tarik garis macam ni. Okey, ini cara yang senang dah. Kita tengok dekat sini, okey. Kita pandukan dekat sini sebab kita tak tahu dia punya lubang ketiak berapa. Yang kita tahu dada 50. So dia dekat dia punya model ni, dekat dia punya skala ni 50, dia punya ukuran keliling dada tu adalah 9, 9,5, 9/3/4 ataupun 10. Kita ambil yang paling besar. Okey, kita akan buat dari sini dulu bagi senang ya. Kita tunjuk dari sini. So daripada garisan bahu ni kita ambil dulu 10. Kita ambil dulu 10. Okey, kita tengok dulu dari garisan bahu macam mana, cukup ke tak. Kalau tak cukup kita tambah nanti. Kita ikut formula yang ni. Ini kalau kita tak tahu lubang ketiak. Kalau kita tahu lubang ketiak dekat sini senang. Kita tinggal tolak berapa. Ini ada carta dia. Okey, ini kita tanpa mengetahui berapa lubang ketiak. Tanpa mengetahui berapa lubang ketiak. Jadi kita terus ambilkan daripada bahu ni, kita turun 10 berdasarkan data yang ada pada Nurul tu lah. Okey, kita akan dapatkan garisan dada.
Kalau kita ikut formula dada bahagi 4, so kedudukan dia adalah dekat sini 12.5. Ini kalau ikut satu lagi formula yang sebelum ni lah. Ini kedudukan yang dia kalau kita buat dada bahagi 4. So ini adalah menggunakan formula Nurul, kita dapatkan 10. Ini dari sini lubang ketiak. Lubang ketiak. Ini adalah bahu. Ini dari sini ke sini lubang ketiak akan menjadi garisan dada. Okey. Jika macam ni kes, dada 50, 1/4 dada. 50 kita bahagi 4 akan dapat 12.5. Kita ukur dulu dekat sini 12.5. Okey, kita akan ukur 12.5. Kemudian kita buat kelonggaran 1 atau 1 inci ataupun 1.5 ataupun 1 suku ikut dia nak macam mana, nak besar ke nak kecil. So Nurul akan ambil dalam 1 inci je, tak nak besar sangat. Okey, tak nak besar sangat, ambil 1 inci saja. So dekat sini kita ambil untuk bahu, untuk lubang leher, kita ambil terus 3 inci. Ataupun 3 suku. Bagi selesa sikit. 3 inci cukup. Kemudian dari sini akan turun 1 inci. Dari garisan bahu ke sini akan turun 1 inci. Kita akan buat garisan macam ni. Okey. Kita akan buat garisan macam ni. Okey, bawah ke sini kita turunkan dalam 4 inci ataupun kita boleh, kalau kita ukur daripada tepi sini 4 inci. Kalau kita ukur daripada sini, kita kena ambil dalam 5 inci. Tapi kalau ukuran dada macam ni, kita turunkan sikit jadi 5.5. Supaya tak tercekik sangat. Tak terlalu tercekik. Kalau dia dari sini, kita ambil 4 inci. Kalau dari sini, yang standard antara 5 inci ataupun 5.5. Kita ambil dari serong macam ni. Ini adalah untuk leher. Kemudian kita akan buat macam ni lah. Untuk leher depan ini leher depan. Leher depan. So kalau kita buat macam ni tu, ataupun kita boleh buat macam ni je. Kan tak payah guna pembaris pun boleh. Kemudian untuk belakang, ini Nurul buat satu pola belakang, ini depan, so belakang dia 3/4. Kan. So yang ini buat pola belakang dulu ya. Kita buat pola belakang dulu. So sini turun 3/4 ataupun 1 inci. 3/4 ataupun 1 inci. Kita tengok saiz lah. Kalau dada kecil kita tak payahlah buat sangat. Ini pembaris buat nota. Ini memang pembaris buat nota. Sebab kalau kita gunakan pembaris ni dia tak cukup. So dia macam ada, memang ada dia punya ukuran lah. Tapi ukuran dia kecil-kecil. Okey, kemudian bahu ke pinggang. Bahu ke pinggang. Bahu ke pinggang. Ini bila kita tak tahu ya, tadi Kak Basaria tu tadi tak ada bagi tahu dia punya bahu ke pinggang berapa. Tapi jika bahu 17, so kita boleh ambil bahu ke pinggang dalam 16 inci. Itu standard ya. Standard dalam 16 inci. Standard dalam 16 inci. Kita tengok, kita boleh buat sama dengan ukuran bahu ataupun kurang sikit. Dia selalu tak lari banyak. Lari dalam 1 inci atau 2,5 inci macam tu. Hai Kak Zizi. Kan, jumpa lagi kita. Okey, kita akan ambil bahu ke pinggang dalam 16 inci. Sebab kebanyakan dia memang rata-rata lah. Kalau ukuran bahu 16 ke atas tu dah dalam 16 inci lah. Itu ya, cantik dia. Okey, kemudian tadi pinggang adalah 48 inci. 48 kita bahagi 4. 48 kita bahagi 4, 12 inci. Okey, 12 inci. So dekat sini kita teruskan dia punya kelonggaran, dan dart belakang itu kita ambil dalam 1,5 ataupun 2 inci. So yang ini Nurul akan ambil dalam 1,5 inci. Pola big size ni Kak. Pola big size. So dia ni dah bahu 17. Bahu 17 inci 50. Pinggang tadi 48. Punggung dalam 52. Dia besar sikit. Okey, kemudian daripada sini, kalau untuk yang besar macam ni,
Nurul akan ambil lebih sikit lah. Biasanya kita akan ambil bahu ke pinggang dalam 8 inci kan. Ini kita lebihkan sikit 8,5. Kita lebihkan sikit 8,5. Selalu dari sini ke sini kalau normal S, M, L dan sampai XL pun kita akan ambil 8 inci. Kan? Tapi ini dah lebih XL dia, jadi kita tambahkan sikit. Kita tambahkan sikit jadi 8,5. Okey, kita buat garisan macam ni. Ini tadi bahu ke pinggang belakang. Bahu ke pinggang belakang. Ini dari sini kita tak ukur tapi dia antara 8 ke 8,5. Tengok daripada saiz dia lah. Macam mana? Okey, punggung tadi 52. 52 kita bahagi dulu dengan 4. 13. Okey, sebaiknya kita memang ada dia punya dasar dia dulu ya. Jangan ada penambahan. Kita tanda dulu dalam 13 inci. Kemudian ada kelonggaran. So dekat sini selalunya Nurul akan tambah kalau kurung moden tu dalam 1/2 inci. Tapi kalau big size macam ni, Nurul akan tambahkan 1,5. Kemudian kita akan tengok juga dengan letak posisi garisan ini dekat pinggang. Okey, bila kita tarik garis dari pinggang, okey ini dia dekat sini ya, 13. Kemudian lepas kita letak kelonggaran adalah 1,5 macam tu, dia masih dekat sini. Okey, bila kita buat garisan macam ni kan, bila kita buat garisan macam ni dia hanya beza sikit je. Jadi tak berapa cantik. Okey. So bila case macam ni, Nurul akan kembangkan dia. So Nurul tak akan ikut garisan yang ini. Nurul akan pandukan yang daripada perut ni. Aris, dia keluar macam ni. Kenapa? Ini betul kan. Okey. Bila kita buat macam ni kan, pensel ada? Pensel. Sekejap kan bila ada assistant ni semua minta. Dia sebut je. Mana. Okay, so bila kita dah jadi macam ni, dia kedudukan dia akan jadi macam ni. Okay, kita tengok jadi macam ni. Kan, dia macam kuncup. Ini padahal kita dah tambahkan dalam 1,5. Dia jadi macam ni. Straight je. Jadi bila siap baju ni nanti, bila dipakai, tak nampak macam mana nak share. Apa tak terang? Oh. Betul, tinggal minta je kan. Okey, bila kita buat jadi macam ni, dia macam tak cantik tau baju tu. Walaupun kita dah ikut dia punya ukuran, macam okey, kan nampak macam straight je baju tu. Bila baju straight macam ni bila pakai nanti macam jadi sarung nangka. Tak cantik. So, kita apa yang kita buat bila macam ni, di sinilah diperlukan kepakaran. Diperlukan kepakaran kita. Bila macam ni terus je kembangkan je. Jangan macam ni. Bila macam ni mesti tak selesa pakai walaupun kita dah tambah dekat sini 1,5 inci. Dekat sini saya tak tambah ke 2 inci. Sebab apa? Ini mesti kita nak cover perut. Walaupun kelonggaran ada. So kita nak cover perut dekat sini. Dekat sini kita buat 2 inci. 1 inci untuk dad dan 1 inci untuk kelonggaran. Okey. Bila dah macam ni, Nurul tak akan buat macam ni. Jadi Nurul akan lebihkan lagi. Ataupun Nurul selalu suka buat macam ni. Kalau Nurul sendiri dekat pola customer, Nurul suka buat macam ni. Dekat sini. Yang ini Nurul tak. Kalau ikutkan yang sebenar kan kita buat macam ni. Kita buat macam ni. So bila kita buat macam ni, dekat kita punya rusuk tu dia akan kembang. Jadi Nurul suka buat macam ni. Nurul terbalikkan. Ini cara Nurul buat. Sebab apa? Dulu bila Nurul buat macam ni, bila orang pakai baju dia akan kembung. Dia akan kembung. Kan? So Nurul tak buat macam tu. Nurul akan buat. Ini dia macam ni. Kita luruskan. Kemudian ini Nurul buat macam ni. Nurul buat macam ni. Ini kita terbalikkan. Kalau ikutkan biasa kan kita buat macam ni. Tak, Nurul akan masukkan dekat sini.
Sebab apa? Kadang memang kita punggung besar atau apa semua, tapi dekat sini dia tak ada isi lebih sangat. Dia akan lebihnya dekat sini. Tengoklah. Tengok keadaan orang macam mana. Tapi kalau perut buncit, kita ambil ni macam ni lah terus. Jangan ada masuk macam ni, terus macam ni. Kan kita boleh tengok customer. Boleh tengok customer kita macam mana. Jadi dah buat dari pinggang macam ni, kita jangan masukkan. Kalau orang yang situasi ukuran macam ni, pinggang ni kita jangan masukkan. Sebab nanti bila kita jahit dah, dia akan ada. Okey, kita buat macam ni terus sampai ke punggung, baru kita puncupkan macam ni. So nampak cantik lah sikit dia punya ni dia. Liquid ada res. So kita buat macam ni. Itu sebabnya kita kena gunakan pola. Masa kita buat baju kena gunakan pola. Jadi kalau kita tengok baju tu terbesar ke terkecil ke, kita masih ada masa untuk belum terlajak. Belum terlajak lagi untuk kita nak betulkan. Tapi kalau kita terus potong dekat kain, kita tak boleh buat apalah. Last kita kena tukar kain customer. Tu dia kena buat pola. Jadi bila kita buat pola tu, dia lebih confident. So jadi macam ni. Bawah ni kita buat jangan kuncup. Kalau orang yang badan macam ni, kita jangan buat kuncup dan jangan buat terlalu kembang. Sebab apa, nanti akan nampak lebih kembang. So bila kita buat macam ni, yang penting dekat punggung tu selesa. Terus ke bawah tu kita luruskan. Dia jadi macam ni. Ya, sebab dia itu. Okey, boleh faham ke apa yang Nurul cuba sampaikan ni? Ini basic dia. So kita kena kembangkan lagi sikit. Ni banyak sangat Nurul ambil dia punya luas tu. Sebab ini kalau nak kembang. Kalau kita tak nak kembang sangat, tak payahlah besar sangat macam ni kan. Banyak pula pakai liquid malam ni. Jadi ini adalah untuk bila orang macam ni kan, bila orang yang punya badan macam ni, dia bukan nak nampak cantik tau, dia nak lebih kepada selesa. Kita kena buat selesa. Lebih baik kita buat besar sebab nanti kita senang nak adjust. Kita tak boleh. Bila orang macam ni, kita kena buat basinya pun lebih. Okey, nak kena cover. Memang kena cover perut buncit kan. Kalau tak, bila kita pakai, dia jadi akan nampaklah perut-perut yang mana lebih kelebihan tu semua. Okey, so sekarang ni, yang ni kita kecilkan lagi sikit lah. Jangan nampak besar sangat. Dia jadi macam ni lah. Dia akan cantik. Ni memang akan pada pola, dia akan nampak macam ni. Tapi nanti dekat apa namanya, dekat sini kan ada dot. Bila ada dot macam ni, so bila macam ni dia punya ukuran, kita akan ambil dalam 5 inci. Kita tengoklah kita punya yang dot belakang ni, kita agak-agak lah. Kita agak-agak supaya tak ke tengah sangat, tak ke tepi sangat. Dia macam tu kan. Turun bawah ni 5 inci ataupun 5,5. Ke atas ni biasanya Nurul akan ambil dalam 4,5 ataupun 5 inci. Dia dekat sini. Tapi jangan kena garisan dada ni lah. Ini yang belakang ni Nurul tak ni sangat. Nurul agak-agak je. Nurul tengok supaya bila kita jahit dak tu, dia tak terlalu ke tepi ataupun tak terlalu ke sebelah sana. Okey, ni dah macam ni kan. Sekarang fokus kita ni dekat ketiak ni. Ini yang akan selalu menjadi masalah. Akan selalu menjadi masalah. Ini adalah pola yang bahagian depan, bahagian belakang. So kita buat macam ni. Tarik dia dulu. Tarik, kita hubungkan dekat sini. Nanti kita akan tengok dia sama ke tak, dapat ke tak dengan lubang ketiak. Ini Nurul tak tahu lubang ketiak berapa. Ukuran bahu 17, dada 50, pinggang 48, punggung 52. Basaria, boleh tolong Nurul tak? Ada lagi ke dah keluar ni? Kalau ada, tolong bagi Nurul ukuran lubang ketiak. Sebab Nurul nak check nanti dia sesuai ke tak. So depan tak ada dot ke tak? Yang macam ni tak boleh buat dot dekat depan. Kalau buat dot dekat depan, dia akan nampak lagi dia punya perut tu. Kalau baju yang saiz besar macam ni, so kita tak buat dot depan. Kita tak buat dot depan.
Okey, ini macam ni kan. Dia macam ni. Yang ni pun boleh luruskan sikit lagi lah. Boleh luruskan sikit lagi. Kita tengok lah. Kita tengok. Yang ini pandai-pandai kita bila kita nampak macam ni. Tapi yang macam ni kita jangan buat straight sangat macam ni. Bila kita buat straight sangat nanti dia kurang selesa. Kurang selesa bila nak pakai. Okey, sekarang kita akan buat pola yang belah belakang pula. Yang belah depan. Silakan share. Mana ni? Ada lagi tak? Basirah. Basirah. Okey, sekarang kita akan buat pola depan. Apa nak makan? Gemuk dek makan malam banyak-banyak. Kenapa tak makan lubang ketiak tu? Hello, tak makan, tak masukkan, tak makan lubang ketiak, Norizan. Apa? Tak masuk. Tak masukkan lubang ketiak. Tak masukkan lubang ketiak. Yang ini kita tak ini belakang. Ini adalah pola belakang. Belakang. Okey, kita tak masukkan lubang ketiak. Kalau orang yang berisi macam ni, dia kemungkinan dia dekat belakang ni. Tunjuk sini. Dia orang nampak. Okey. Kalau kemungkinan orang yang macam ni dia dekat sini isi banyak kan, dekat belakang ni isi banyak. Jadi kalau kita masukkan nanti akan tertarik. Dia punya, bila kita buat macam ni dia susah sikit. Dia susah sikit. Okey. Hari fokus dekat sini kejap. Tunjuk, ni nak tunjuk. Baju ni berkedut-kedut ni banyak. Okey, ni ada dummy ya. Ni baju orang gemuk. Baju orang gemuk tapi Nurul pinkan macam ni lah. Okey, Nurul tak masukkan dekat sini. Nampak depan cantik, belakang dia jadi macam ni. Ini adalah lubang bahu. Jadi kalau kita masukkan, jadi bila dia nak pakai nanti macam ni dia tertarik. Jadi untuk belakang kita samakan dia dengan garisan bahu macam ni. Kita tak boleh nak masukkan. Nurul memang tak masukkan, jadi dia yang belakang ni, okey, bila kita masukkan sedikit nanti akan jadi macam ni. Itu kalau orang berisi, kalau orang yang kecil boleh masukkan sikit, tapi Nurul tak masukkan lah. Jadi nanti dia akan duduk dia betul-betul dekat sini. Jadi tak tertarik. Kalau yang belakang, yang depan tu kita memang kena masukkan sebab nanti dia akan terkeluar dan akan ada lebihan yang banyak. Kalau orang yang berisi macam ni, dia memang Nurul tak masukkan. Kalau yang kurus tu Nurul akan masukkan sikit lah. Tapi jarang-jarang memang Nurul tak masukkan supaya dia lebih mudah. Okey. Kemudian macam-macam lah diorang. Okey, sekarang ni kita akan buat yang depan punya. Kita nak cover perut tu macam mana? Betul. Nurul akan buat pola belakang dulu. Sebab selalu Nurul akan buat satu pola aja. Selalunya Nurul akan buat satu pola aja. Nurul memang akan buat pola belakang dulu, kemudian yang depan ni just kita masukkan. Sebenarnya dia kan kalau kita apa? Cara nak senang lah nak nampak. Kalau pandai pun boleh, dia tak payah buat dua pola, buat satu pola aje. Buat satu pola. Okey, kita akan buat pola satu. Kemudian yang pola yang satu lagi. Tapi ni Nurul nak buat ada dat depan. Itu Nurul nak tunjuk. Okey. Ini okey. Ini okey. Teruskan. Aduh, macam-macam ujian kalau malam macam ni kan memang. Okey, ini kita ikut je yang ini. Yang ini kita buat 10. Okey, kemudian yang ini walaupun Nurul tak tahu dia punya garisan belakang ataupun depan, tapi yang depan ni tetap Nurul akan turunkan 1 inci lah minimal. Ataupun 2 inci, tapi yang ini Nurul turunkan 1 inci. Tadi bahu ke pinggang, ini tadi tak bagi ukuran kan. Just Nurul ambil ukuran yang basic lah, basic. So yang ini tadi bahu ke pinggang belakang kita ambil 16 inci. So sekarang untuk yang depan kita tambah 1 inci. Kita tambah 1 inci.
Tapi kalau ada orangnya, kita kena ukur lah. Dia selalu sama ada perbezaan dia sama ada 1 atau 2 inci, macam tu. Okey. Kemudian dari sini kita ambil garisan punggung tadi 8,5. Okey, 8,5. Ini pola kurung moden ni memang kena mahirkan betul-betul. Sebab semua baju kita panduan dia dekat sini. Tak okey. Okey, Kak Izzah, nampak tak? Cuba komen, nampak ke? Kita malam. Macam mana ya? Tak dapat. Kanjak. Tak support lah dia dekat sini. Tu dia dah mati lagi. Ada cuba on wifi ya? Okey. Dia ajak. Tengah tambah terus. Dah okey ke? Betul, garisan yang Nurul tulis tak nampak putus-putus. Allah. Memang tak support lah kalau Nurul buat live malam. So memang nak kena malam dia suruh Nurul rehat, tak buat live. Putus-putus. Okey lah. Dia jadi macam ni. Ana. Oh, tersangkut-sangkut. Okey lah, kalau macam tu Nurul kena buat live lah siang 2 kali macam tu, memang tak boleh malam. Minta pendapat? Nak live ya? Mati kan? Kejap. Tengok dulu. Masih belum okey lagi ya? Ada tengah semangat ni. Tapi kalau tak boleh tunjuk buat bola, Q&A lah. Kalau tak rugi. Tak, dia kalau bila dia putus-putus. Kalau bercakap, dengar. Cakap dengar. Kalau Nurul cakap, dengar. Okey, sabar menunggu. Harap sabar semua. Kalau cakap dengar. Itulah apa Nurul kena buat macam ni kan. Memang Nurul dah berusaha, dah 2, 3, 4 kali lah Nurul nak cuba nak buat. Sebab Nurul tahu kalau malam ni kita free kan. Tapi tak support pula dekat wifi dekat sini. Tapi itulah, kita nak mengajar ni semua nak kena tunjuk lukisan. Tak boleh hanya bercakap. Bila bercakap kita tak tunjuk nota macam ni, tak conteng-conteng macam ni, kita tak faham pula. Jadi memang tak boleh nak cek nak buat apa. So apa yang Nurul boleh kongsikan. Okey dah. Cakap jelas sangat baru masuk. Cuma dia gambar tak boleh ya. Gambar tak clear. Gambar tak clear. Okey, jadi Nurul boleh cakap macam ni je lah. Kalau untuk yang orang yang berukuran macam ni, okey, esok pagi Nurul akan explain dia punya ukuran yang ni macam mana. Sebab Nurul tahu yang case macam ni memang sangat banyak. Kalau tak ukuran 50 pun, ukuran 48 dan malah ada 60 pun ada. Dan problem yang paling besar dekat sini, kalau pada badan tu okey lagi, kita boleh besar atau kecilkan. Tapi jika bermasalah yang paling besar tu adalah dekat lubang ketiak. Yang selalunya kalau tak sempit, dia akan terlalu luas untuk ketiak. So dekat sini kalau untuk yang 50 ni 45 ke atas lah, 45 ke atas, lubang ketiak yang selalu Nurul buat tak lebih daripada 10 dan 10,5. Kan dia punya lubang ketiak ni Nurul tak pernah buat lebih daripada 10 ke 10,5. Walaupun kita ukur dekat dada ni, kalau ada juga formula kita bagi. Okey, ada juga lubang ketiak kan. Kalau kita ukur lubang ketiak ni, ada yang sampai 26. Bila kita tolak dia, kita bagi dia tetap dekat formula yang kita belajar dulu-dulu tu. Format dia memang dia kena tolak 3. Yang dia bagi ni
So dekat sini, sebesar mana pun lubang ketiak, dia tak lebih daripada 10 inci. Kalau kita buat 11 pun dia okey. Sebab apa? Nanti bila kita ukur, selepas kita buat pola ni, bila kita cantum depan dengan belakang tu, dia akan jadi luas. Sebab yang depan ni kita akan masukkan dia dalam 3 suku. Okey, boleh Nurul lanjutkan melalui lukisan ni apa boleh nampak? Okey, Nurul akan cuba. Kalau tak dapat tu tak ada rezeki lah. Okey, tadi bahu dalam 17 inci. Kita buat macam ni. Kita akan tengoklah macam mana dia punya, kita dapatkan lubang ketiak. 8,5, 8,5. Okey. Ni macam biasa, kita buat dia dalam 3 inci. Kemudian dia akan turun 1 inci. Ini kita bagi 2, 8,5 so 9, 4,5. Dan kat sini kita akan masukkan dia dalam 3 suku. Ini macam biasalah. Okey, macam biasa. So kita buat kita buat macam ni. Kemudian kita akan ukur dia punya bahu, kita punya dada 12,5. Kelonggaran tadi 1 inci. Okey, kita buat dulu macam ni. Kemudian dia punya pinggang tadi berapa? 11 ya. 48. 12 ya. Berapa tadi Aris? Apa dia? Pinggang dia 48, kita bahagi 4, kita dapat 12. Kemudian untuk kelonggaran pun kita akan tambah tadi berapa? 2 inci ataupun 1,5 inci. 2 inci kan? Okey. Kemudian dekat punggung tadi 52 kita bahagi 4, 52 kita bahagi 4 sama dengan 52 bagi 4, 13 inci. Kan kita tambah tadi berapa? Ni Nurul nak buat longgar lah. Kita tambah sampai ini. Kalau tak nak kembang sangat, jangan buat kembang sangat lah. Ini Nurul akan adjust balik. Ni kita tambah 2 inci. Ini kita tambah 3 inci. Kan? Kak Aziz, Nurul tunggu Doraemon dari akak. Tak dapat. Okey, ni kita buat kembang sikit. Kan kita buat kembang sikit macam ni. Ini tak ada bentuk pula. Okey, kita ubah sikit lagi ya. Tu yang Nurul cakap, kita kena buat pola. Kadang-kadang dekat mata kita tu bila kita dah ni dia tak cantik kan. So kita kena bentukkan dia lah balik. Tu sebab kena buat pola. Biarlah pola tu jadi hancur ke dulu, tak apa. Janji bila kita dah puas hati dekat pola, baru kita lukis pada kain. Dia macam tu. Macam Nurul pun bukan selalu bila Nurul lukis sekali terus jadi, tak. Dia tak akan macam tu kan. Tengok macam ni pun akan banyak conteng-conteng. Terima kasih Kak Zizi. Okey, ini jadi macam ni. So yang ini pun Nurul nak bentukkan balik. Okey, so bila macam ni kan, kita akan buat dulu dekat ketiak ni. Kita akan lukis macam ni. Tak cantik pula ni. Jangan terlalu masuk ke dalam. Okey, so dia akan jadi macam ni. Untuk pembuktian dia sesuai ke tak, Nurul minta tolong yang nama Basira tadi. Nurul nak tahu berapa dia punya lubang ketiak. Besok Nurul akan lukis pada pola besar ni. Nurul akan tunjuk dia punya pola ketiak ni cukup ke tak. Kan? Dia macam tu. Nurul akan tunjuk lah. So macam ni kita tak boleh nak ukur. Sebab Nurul tak boleh nak macam nak dapatkan dia punya ketiak tu longgar ke tak. Sebab Nurul tak dapat ukuran. Ataupun besok pagi Nurul akan sesiapa juga yang ada ukuran yang macam ni boleh bagi. So kita nak tengok benda tu okey ke tak. Kan?
Kita buat balik macam ni. So tak nak dia terlalu kembang. Kita akan dapat macam ni. Okay. So yang ini adalah pola depan. Kita tengok dia labuh baju, kita kira macam ni. Okay, labuh baju berapa kita kena samakan lah. Ini dari pinggang, ini dapat 23. So dari sini pun sama. Kita kena ambil dia 23. Kena ukur. Sebab yang ni tadi kan kita dah turunkan dia 1 inci. Okay, boleh faham ke? Yang ni pun kita lebih kurang samakan lah 17,5. Ni lebih kurang sama. Kita kena samalah yang ini. Dengan yang ini dia dapat sama. Okey, yang ini tadi kita buat ukuran penambahan dekat pinggang ni, yang depan sini dekat sini sama. Kita tak kurangkan sebab kalau kita ambil ukuran ini, walaupun sepatutnya yang ini kan cuma tambah satu je, tak ada dot. Tapi kita buat dua-dua macam ada dot. Kita dua-dua macam ada dot, tapi dot kita hanya jahit untuk yang belakang sahaja. Kita buat ukuran dekat pinggang ni seolah-olahnya depan dengan belakang tu penambahan dia dua-dua ada dot. Tapi dot tu kita jahit belakang je, yang depan ni kita tak payah jahit dot. Dia macam tu. Okey. Kemudian dekat sini tadi Nurul ada tambahkan bahu ke pinggang belakang tu berbeza. Jadi nanti kalau kita letak ni, dia baju tu akan panjang sebelah. Yang ni kan, so dia punya baju tu tak sama. Dia jadi tak sama. Yang depan ni lebih panjang, yang ini lebih pendek. Nampak dia punya garisan tu. Dia tak boleh tak sama. Tak sama. Okey. So dekat sini kita kena bagi sama. Kita akan buat dot dekat sisi sini. Okey, kita ukur bahu ke mercu. Selalunya kalau bila macam ni lebih kurang lah dalam 11 inci. Kemudian mercu ke mercu. Biasanya kalau orang macam ni kita akan buat dalam 4,5. Okey, ini dia punya poin dekat sini. 11 inci. Kemudian daripada poin ni kita kena turunkan lagi dalam 1,5 inci. Okey, kita jangan terus kita dekat sini. Ini adalah bahagian puting dekat payudara tu. Jadi kita kena turunkan dalam 1,5 inci. 1,5 inci. Kemudian dari sini ke sini adalah mercu ke mercu. Dari sini. Ni adalah garisan mercu ke mercu. Ini dia punya poin dia. Kan? Sinilah untuk garisan ni. Kemudian ni kita turunkan 1,5. Kemudian ke sini pun kita keluarkan dia 1,5 juga. Ini garisan bahu ke pinggang kita bahagi 2. Ini ada dalam 7. So dia punya ni 3,5. Kita tarik garisan sini. Okey, kita buat garisan di sini. Ini bahu ke mercu. Bahu ke mercu sini. Bahu ke mercu biasanya kalau standard untuk yang macam ni boleh, tapi nanti dia baju tu macam makan jongket. Dia tak berapa cantik. Dia boleh je tak nak dot sini. Tapi nanti dot ni tak nampak, kita akan sorok. Okey, dia ke sini, kemudian dari sini ke sini kita turunkan 1,5. Kemudian dari sini, ini kalau kita nak buat dot depan. Tapi kalau kita tak buat dot depan, kita buat dot sisi je. Kita ambil dari sini ke sini pun dalam 1,5. Okey, kemudian baru kita tarikkan garis macam ni ke bahagian tengah ni. Tadi depan bahagian belakang, bahu ke pinggang belakang 16 inci, bahu ke pinggang depan 17 inci. So ada perbezaan dia 1 inci. Kita kena buang balik yang 1 inci ni. Kita kena buang balik 1 inci ni melalui dot sisi macam ni lah. Kita kena ambil dia 1 inci. Kemudian baru kita tarik garis. Kalau bahu ke pinggang belakang 16 inci dan ada juga kadang-kadang dia buah dada dia terlalu besar. Dekat sini dapat 18 inci. So dot ni kita kena ambil 2 inci. Berapa selisih antara bahu ke pinggang belakang dan bahu ke pinggang depan akan kita buang balik melalui dot. Okey, boleh faham? Kalau tak nak dot ni tak apa, nanti kita boleh ambil dekat sini. Kalau tak nak dot ni, kalau baju yang saiz 3XL atau berapa tu, dia akan nanti jongkit, tak cantik. Tak cantik. Okey, so bila dah macam ni, kalau kita tak nak jahit nanti, dia boleh juga nanti kita jahit, kita kepit dekat sini.
kalau kita tak nak, kita boleh buka dekat bahagian ni. Ini ikut tak ada dia punya formula berapa-berapa, tak ada. Ikut dia punya garisan macam ni je, 90 darjah macam ni. Buat je macam ni. Okey. So, sekarang ni bila jadi macam ni, ini dah settle dah. Kan? Cuma Nurul tak boleh nak kirakan yang ni sebab Nurul tak tahu yang sebenarnya berapa. Kalau macam kita dah ukur, kita boleh cek balik kan. Dia tu terlalu luas ke, terlalu besar ke, terlalu kecil. Dia macam tu. Okey, yang ini kalau bila jadi macam ni kan, ini kita naikkan dalam 3 suku. Yang ini kena turunkan 3 suku juga belakang. Sebab apa? Kalau kita buat rata, dia nanti akan tarik. Sebab ini mesti dekat sini akan ada ponggong kan. Tak nak dart lah. Tak nak dart tak payah buat. Kalau tak nak dart tak payah buat. Tak apa. Kalau tak nak dart, so bahu ke pinggang depan ni tak payah. Kalau tak, ni memang tak ada dart. Depan tak ada dart. Tapi kita buat dart sisi. Ini dart depan ni tak ada. Nurul kadang memang orang tak nak dart, tapi dart ini kalau untuk saiz yang macam ni memang Nurul buat. Memang Nurul buat sebab dart sisi ni fungsi dia adalah untuk mengelakkan baju tu terjongkit. Dia tak akan nampak dart dekat sini sebab dart tu nanti akan ada dekat sini. Dekat sini tak ada dart. Ni tak ada dart. Tapi walaupun tak ada dart, penambahan dekat sini tetap kita buat dalam 2 inci ataupun 1,5 inci. Sebab apa? Kita nak sama dia besar, nak besar sikit dekat sini, tapi masih still ada nampak cutting. Okey. Jadi dia nampak baju dia macam ni. Jadi baju ni walaupun dia nampak baju ni besar, tapi dia masih ada bentuk dia lagi lah, masih ada bentuk. Yang ini pun kita akan turunkan dalam 3/4. Sebab apa? Kalau kita tak turunkan, nanti dia akan sedikit terjongkit. Kalau tak nak banyak sangat, selalu kita macam Nurul sesuaikan je lah, sama ada setengah ataupun 3/4. So dekat sini pun sama. Dekat sini pun sama, kita turunkan dan kita naikkan sedikit. Kan? 3/4. Sebab bila macam ni dia akan besar sikit. Okey. So sekarang kita dah siap menggunakan gunting. Assistant dah keluar dah. Okay, nampak tak? Ni walaupun baju ni memang big size, tapi dia masih ada bentuk lagi. Masih ada bentuk. Okay, Nurul akan guntingkan ni. Jadi kalau macam perut lebih besar daripada punggung, kita jangan ikut punggung. Ini kalau macam tak nak besar sangat, kita buat kecil pun boleh. Kan kita kecilkan lagi pun boleh. Dia tak ada masalah. Tapi kalau Nurul, memang Nurul takut, Nurul akan buat besar dulu. Sebab bila orang macam ni, dia nak selesa. Dia nak selesa. Kita boleh kecilkan. Dia tak ada masalah. Kalau nanti kita boleh kecilkan, tapi kalau kita dah buat kecil, kita nak besarkan tu dah masalah. Dia baju ni kalau macam kita ada dart dekat sisi ni, dia sedap pakai. Selesa bila kita pakai. Selesa. Depan ni pun tak terjongkit sangat. Sebab bila macam ni kan, kita punya dada naik, kita punya perut pun naik. Jadi semua naik. Jadi kalau kita tak buat dart dekat sisi ni, baju depan tu dia akan terjongkit sikit lah. So kita turunkan sikit. Kalau orang tengok, kadang-kadang orang tengok hanya kekemasan kan. Tapi bila dia yang penting tu, bila dipakai tu selesa. Kadang orang tengok jahitan tu sangat-sangat cantik.
Sangat-sangat cantik dia punya jahitan, tapi bila apa dipakai tu tak selesa. Tak selesa dekat ketiak, tak selesa dekat pinggang, dekat bahu. Dia tak selesa. Jadi baju ni biarlah yang pertama tu selesa dipakai dan yang kemudian kemas. Kemas saja tak selesa memang tak guna. Okey, so kita dah dapat macam ni. Apa kita buat? Dah macam ni kan? Yang depan dia terlebih. So kita bila pakai, nampak tak? Bila macam ni, depan dia akan terlebih 1 inci. Jadi ini akan mengelakkan daripada baju tu nampak terjongkit. Dia akan cantik. So bila macam ni, macam mana? Dia ada 2 pilihan. Sama ada kita boleh jahit terus dekat sini. Kan? Kita boleh jahit benda ni. Kita jahit daripada dalam. So nampak tak? Bila kita jahit, bila kita cantum dia, dia punya baju ni akan ada nampak macam apa namanya, dia ada bulat sikit. Ini adalah nanti dia duduk, dia punya payudara tu dekat sini. Nampak tak? Jadi baju tu tak akan tertarik lah, sebab dia akan ikut dia punya lengkungan badan kita. So kalau kita tak nak yang dart dekat sini, kita boleh sorokkan dia. Kita boleh sorokkan dia ni dengan cara kita buang. Kita buang dulu. Kemudian kita akan jahit dart depan. Ni kita akan cantum dekat sini. Nampak? Ni dia kunci dia, key dia ni baju ni. Okey. Ni kita seletikkan ni seolah-olah masa kita potong pola dia macam ni lah. Pola Nurul semua belum ada basi. Belum ada basi lagi. Belum ada basi. Garisan dart dekat ketiak ni tak ikut dia punya bukaan tu lah. Kita tengok macam ni. So kan tadi dia ni, so kita gunting, kemudian kita jumpakan balik lah. Nurul tak tengok lah. Tak tengok ni. Garisan dart ke atas ketiak berapa inci? Ukuran ni belum ada basi. Belum ada. Okey, dia tak ada apa. Nurul ulang balik. Kan kita dah potong macam ni kan. So basi tadi yang kita ambil tak kisahlah 1 inci atau 2 inci, kita sorokkan balik. Kita sorokkan balik macam ni. So berapa besar dia terbuka? Itulah dia. Jadi kita tak ada berapa tak ada. Gamkan. Ini cara masa kita potong pada kain kan. Kita gamkan dulu, kemudian baru kita letak pada kain. Baru kita letak pada kain macam ni. Tak nampak. Baru kita letak atas kain macam ni. Ni katakan kain kan. Baru kita lipat. Kita letak pada kain macam ni. So yang ini tetap tak ada dart. Kita hanya ada dart pada sisi sini. Okey, boleh faham? Kan? Bila kita potong, kita tetap buat straight macam ni. Tapi dart yang kita buat tadi, kita sorok. Ini nama dia manipulasi dart lah. Manipulasi dart. Ada dart tapi tak ada dart. Okey, apa jadi bila macam ni? Nanti yang ini kan ada dart. Ni ada dart. So nanti bila dah jadi kain, kita akan tanda dia dan kita akan jahit. Bila jahit, kita akan jahit macam ni. Kita lipat macam ni. So baju ni akan macam bulat sikit. Dia samalah macam tadi. Nampak tak? Bila kita letak dia macam melengkung. Sinilah dia duduk buah dada. Kan? Dia akan duduk buah dada dekat sini. Dekat situlah baju tu akan nampak selesa. Jadi dia macam ni baju. Kan? Jadi tak adalah macam flat sangat. Bila flat, dia kekurangan tu dia akan naik dan dia akan apa. So macam ni dia akan ada benjolan dekat sini. Nampak tak? Dia macam melengkung dekat sini. Dekat sini adalah posisi payudara kita. Kan? Jadi macam ni. So kenapa tadi dari bahu ke mercu, kita turun ke bahu ke mercu, kemudian kena ada bagi jarak sikit, kena turun 1,5. Sebab kalau terus dekat sini, nanti bila kita ni kan dia akan terkepit macam ni, dia tak cantik. Sebab kita buat dada ni kan dia ada bentuk macam ni kan. So kita kena ada bagi sikit lah, supaya dia boleh bernafas.
Kan Norida, memang cantik macam terletak. Itulah. Jadi bila kita buat macam ni, kalau kita ambil upah mahal sikit pun customer tak akan cakap apa. So bila nampak dekat baju tu macam biasa-biasa je. Macam biasa, tapi bila pakai tu baru nampak macam tak ada apa kan. Macam tak ada apa. So dia lain. Ada juga orang buat dart. Ni satu, orang buat dart dekat baju tanpa ada pola. Dia tanpa ada pola. Okey. Banyak Nurul tengok. Banyak. Ni Nurul tunjuk. Ini adalah pola yang rosak Ini adalah pola yang rosak. Nurul macam tak jadi buat lah. Okey. Ni macam ni contoh. Ada orang buat dart. Dia gunting atas kain terus. Okey. Dia gunting atas kain. Faham? Dia letak kain macam ni kan. Ni yang terror lah. Nurul tak pandai. Nurul tak terror macam tu. Nurul walaupun baju apa pun memang Nurul akan buat pola. Okey, ni dia buat dart ni, katakanlah ni belakang punya ya. Ini bukan depan, ni belakang punya. Ni orang gunting tak menggunakan pola. Dia gunting ni tak pakai pola, dia terus atas kain. Ni adalah dilipat dua macam ni, dia buat macam ni. Okey. Dia nak buat dart dekat sisi, nak buat princess lah kan. Ada nak buat princess ni, dia buat dart, kemudian dia akan tarik je garis macam ni. Perasan tak ada orang buat macam ni? Dia akan jahit. Nanti dia akan kepitkan sikit dekat sini. So bila baju tu siap, dia cantik lah. So dia akan kepit sini sikit. Dia akan kepit sini sikit. Dia akan jahit lah dekat sini. So baju tu memang akan nampak macam yang pola kita buat tadi tu. Mana. Akan nampak macam ni. Dia akan ada juga garisan dekat sini. Ni kalau yang ada buat dart dekat depan. Okey, dia buat dart dekat depan sini. Dia akan jahit dari sini sampai ke sini. Yang ini pun sama. Yang ini potong tak menggunakan pola. So dia akan jahit juga dari sini ke sini. Dia akan jahit sama. Tapi bila siap mesti akan ada perbezaan. Yang ini dia sebenarnya sama je. Dia hanya cubit sikit, dia jahit. Tanpa akan ada beri kesan apa-apa. Tapi bila yang macam ni kita buat dengan sedikit susah, tak banyak pun, sikit je. Tapi lebihnya kalau ni dia potong terus atas kain. Yang ni kita buat pola. Ada manipulasi pola, kita sorok macam ni kan. So hasil dia tak akan sama. Ini memang nampak cantik, tapi bila pakai tak ada apa. Dia sama je macam tak ada buat dart. Macam tak ada princess. Dia macam tu. Tapi kalau ini bila pakai dia memang akan melengkung dan memang cantik. Macam tu. So sekarang ni mulalah. Kalau kita nak tingkatkan kita punya value, kita nak orang bila kita cakap harga baju kita sekian-sekian, tak ada pertikaian, kita kena buktikan dengan kualiti. Kita kena buktikan dengan kualiti. Walaupun orang cakap baju dia macam ni, dia sama lah, orang lain pun boleh buat macam tu. Tapi kita kena buktikan yang hasil tangan kita ni tak serupa dengan orang lain. Kena ada perbezaan. Jadi orang tak boleh nak compare. Kenapa dia tu mahal? Kita boleh pertanggungjawabkan. Kita boleh bagi pertanggungjawabkan dengan harga yang kita letak tu. Okey. Ini kameraman dah keluar. Dia letak Nurul seorang kat sini. Dia dah pergi cari makan. Amira nak ajak jalan-jalan abang dia. Tak apalah, abang dia layan. Dia macam tu. So kita kena tunjukkan lah. Kan kena dari sekarang ni nampak memang bila kita nak buat tu ala senang je, potong terus atas kain lagi banyak dapat cepat kan. Tapi bila pada Nurul lah, bila kita buat dari pertama kita dah berhati-hati kita buat, dan insya-Allah hasil dia pun akan cantik. Jadi kita pun dah confident dekat pola ni, kita dah pusing sana pusing sini kan. Kita dah macam betul-betul dah yakin baru kita potong atas kain. Kalau pelanggan bagi baju contoh yang tak ada dart sisi, dia nak kita buat dart sisi, macam mana nak buat penambahan? Ukur dulu. Itu kena buat pola labuh tetap sama, kita ambil. Tambah 1 inci untuk depan. Tambah 1 inci untuk depan. Tambah 1 inci untuk depan.
Kena buat pula yang sama macam ni. Kalau Nurul orang bagi baju, walaupun dia bagi baju, Nurul tetap akan ambil ukuran. Cuma nak senang masa kita buat basic pola lah. Basic pola. Nanti dia selalu orang bila dia bagi baju tu, dia hanya nak dia punya dada, pinggang, punggung dan labuh tangan dia sama, serupa dengan baju tu. Kan. Tapi Nurul akan matchingkan yang itu je. Nurul akan matchingkan yang itu je. Dada, bahu. Kebiasaannya kita tak akan rubah. Bahu, dada, pinggang, punggung. Yang belakang tu, itu adalah kain mana yang itu Nurul ambil 300. Yang bawah tu dia belah 6. Ini susah nak jahit. Dia kain lace bermanik, kemudian dalam dia pakai jersey. Dia pakai lekra. Memang memang sangat jahit memang. Nurul buat baju tu 3 hari tapi tak terus lah. Tak terus 3 hari tu siap. Bukan maksudnya tak fokus. Kalau kita buat sebenarnya 1 hari boleh terus siap. Tapi macam ting-tong dah otak kita kalau buat. Ini dia nampak macam ni tapi dia dia sangat ni. Dia boleh tarik. Dia stretch. Dia stretchable. Okey, dia punya ni pun. Ini sangat cantik. Ini dah fitting, dah apa semua. Ini baju customer. Kemudian baju customer tu dia pun dah ni. Semalam dia hantar balik lah. Dia nak kecilkan sebab adik dia nak pakai. Dulu Nurul yang buat untuk kakaknya. Bulan 2 hari tu masa Nurul baru pindah dekat sini. Dah siap. Tapi ni nak dia nak sikit lah nak adjust sebab adik dia nak pakai. Ini kain dia kain manik. Susah, memang sangat-sangat susah. 3 kali fitting. 3 kali fitting nak bagi betul-betul ngam. So memang ini masa Nurul buat, Nurul bukan tambah dia punya ukuran badan, kena tolak sebab kain dia memeri. Ni dia pakai bukan untuk ni, dia pakai dinner. Dia dapat anugerah entah apa kan dekat hotel, so dia pakai baju ni. Dia pun ni labuh ni lebih. Orangnya tak sama macam ni, tapi bila dia pakai high heel tu kan, bila dia jalan dekat ballroom hotel tu, dia memang akan meleret sikit. Sebenarnya baju ni dia ada ekor hari tu. Dia ada ekor sikit. Ada ekor lah dekat belakang tu. Dah tu ni dah dia nak buang. Ini dah siap dah. Tinggal dia nak ambil. Ini adalah depan tempat Nurul ni ada butik pengantin. Jadi Nurul selalulah kalau baju-baju pengantin tu, ni sebab PKP jadi tak ada. Kalau tak dalam masa seminggu sekali mesti akan ada bergantung baju pengantin 2-3 dekat sini. Sebab bila dah pindah dekat sini, Nurul macam ni lah. Nurul buat marketing, Nurul gantung lah setiap Nurul dah siap baju yang cantik-cantik, Nurul akan gantung depan, Nurul akan tengok. Nurul suka tengok. Jadi orang tu akan tengok, dia tempah dan memang sesuai lah. Kain lekra kalau nak fit dekat badan kena tolak. Tapi macam ni kan yang dekat badan kita ni, kalau macam pakai biasa tak. Tapi kalau orang nak ikut body betul, Nurul akan tolak lah. Akan tolak dalam 1 inci. Tengok kain sebab lekra ni dia tak sama. Lekra ni dia tak sama. Itu sebab kalau kain lekra ni buat 2-3 kali lah kena fitting. Memang kena ambil lebih sikit lah. Sebab kadang-kadang kita dah buat ada orang dia nak betul-betul ikut body dia. Kan, tapi ni dia nanti tudung dia cover dengan chiffon. Dia ada macam ada dekat dada dia tu, dia akan tutup-tutup lah dengan selendang. Dia tak pakai macam tu je. Memang cantik lah bila pakai. Tak, Nurul guna mesin biasa. Nurul guna mesin biasa. Okey, Nurul ada tapak. Nurul akan guna tapak ni teflon. Nurul akan guna tapak teflon ni. Kalau tak guna tapak teflon,
Okey, untuk nak jahit lekra, dari dulu lagi orang bertanya macam mana Nurul jahit. Kadang-kadang benda ni tak boleh jadi. Ada satu lagi tips, kalau kita tak ada benda ni, benda ni Nurul beli dalam RM19 dekat Meru ni mahal. Okey, ini salah satu tip. Ni memang menjadi. Boleh cuba besok tengok. Okey, kita ambil seletip ni. Kan, ni ada seletip. Ini tapak biasa ni. Okey, ni tapak yang besi biasa tu untuk kita nak jahit lekra. Kita ambil seletip ni, kan? Kita ambil seletip ni. Kita balut-balutlah dekat sini, dekat tapak ni. Kita balut dekat sini. Macam mana Nurul akan balut banyak kali lah. Pusingkan dia. Okay, ni seletip. Kita akan balut dia. Balut. Bagi dia sampai dia punya bawah tu semua terbalut dengan seletip ni. Balut dia macam ni. Pusing-pusing dia seletip ni semua macam ni. Ini cara yang Nurul pakai, memang jadi. Boleh cuba besok. Kan? Kemudian pasanglah jahit macam biasa. Ni tak bagi licin sebab lekra ni kan keras. Kemudian nanti kita akan lubangkan sikit dekat sini. Kan, dengan jarum. Lubangkan sikit dekat jarum sini. Ni kan ada dekat celah dia. Kita balut ni dengan seletip ni. Lubangkan sini. Untuk masuk jarum tu. Lubangkan. Bagi jarum boleh masuk. Kita belah terus pun boleh. Ambil pisau kan. Pisau yang tajam tu. Belah sikit dekat sini. Belah sikit dekat sini untuk masuk jarum dia. Lepas tu jahit macam biasa. Boleh cuba, jadi tak jadi. Ni balutkan dia sebab nak bagi dia licin. Kan Nur Hayati pun buat. Lagi satu, tak menjadi juga letak surat khabar. Okey, ni dia ada kain, kemudian lapiskan dengan surat khabar. Dekat atas kain lekra tu letak surat khabar dekat bawah jarum. Memang boleh. Memang jadi. Jadi Nurul tak adalah nak tukar-tukar mesin ke apa, tak ada mesin khas pun, memang cara macam tu je. Dia balutkan macam ni. Balutkan, penuhkan dengan seletip. Kalau tak letak straw pun sini. Jadi inti dia nak kena dekat bawah ni, dia nak licin. Dia nak licin dekat sini. Kan memang jadi. Kalau tak jadi, ambil surat khabar, dia ada kain, kemudian lapik dengan surat khabar dekat atas tu, baru jahit. InsyaAllah memang jadi. Jadi dekat sini ada kain lekra ke, kain jersey ke. Guna jarum 16, tak besar sangat ke tu jarum 16? Tak berlubang. Selalu Nurul guna jarum 16 tu untuk jeans saja. Nurul biasa je, tak ada tukar-tukar. Tapi kalau kain macam ni, kain dia sangat-sangat halus, kan. Itulah. Sebenarnya Nurul tadi nak buat kerja, tapi Nurul dah tak larat. Nurul penat sangat hari ni, lama tak pergi KL. Nurul nak mencari kain, habis jalan Nurul pusing-pusing, yang Nurul cari tak jumpa. Yang Nurul cari tak jumpa, Nurul jumpa kertas ini pun tak cukup. Cuma ada 20 keping. Nurul dah order, insyaAllah hari Isnin nanti Nurul akan ambil. Nota ni, kertas ni Nurul nak buat pola lah yang dah Nurul janjikan tu. Kan. Jadi jalan-jalan tadi memang penat sebab hujan pun kan. Dekat KL kosong, tak ramai orang. Dekat jalan tar tu memang Nurul je yang pusing-pusing, tak ada orang sangat. Orang tengah sibuk balik kampung. Ini dah besok dah kena start buat. Haris dah bagi dah dipasing ke sini dah. Semalam dia dah buat lah. Ini Amira dah. Ni Amira baru dah. Amira pun tolong. Secepatlah sikit kan, asisten ada. Jadi bila layan penat tu memang penat lah, baring je. Itu nak buat lain lah, nak berkongsi-kongsi. So bila macam ni kan dia jadi semangat. Jadi macam
tak tahulah, orang lain kalau penat tu dia akan tidur. Nurul dah cuba tidur tadi tak dapat tidur. Kan, jadi Nurul bila dah buat macam ni, so alhamdulillah jadi macam dah hilanglah penat. Lepas ni insyaAllah boleh buat kerja. Kan, ni tak belum makan lagi. Lepas ni nak blend apple dulu. Nak blend apple dulu, minum dulu. Baru buat kerja. InsyaAllah. Tapi tak adalah ni. Dalam pukul 11-12 tidurlah. Besok pagi dalam pukul 4 atau 5 kita bangun. Sudah dalam subuh. Kenapa ni? Okey. Kak tidur. Boleh tahu berapa orang yang Nurul bawa pulang? Belum tahu lagi. Haris belum bagi data semua lagi. Nurul pun tak ada tanya dekat dia. Sebab jenis Nurul tak ada. Tapi rasanya dah 100 lebih. 100 lebih. 100 lebih Nurul kena buat pulang. InsyaAllah dulu Nurul boleh potong baju. Kalau baju customer tu kalau puasa sehari dalam 25 pasang. Kalau pola tu insyaAllah lah sehari 20. Boleh lah Nurul buat. Nak selit-selit lah. InsyaAllah. Jadi insyaAllah hari Isnin akan uruskan semua dah. Semoga dapat cepat dapat nota. Dan sebenarnya malam ni ada cakap nak buat video. Dah start buat video tapi tak larat. Besok baru start buat video. Jadi minta maaf banyak-banyak lah kalau dalam Facebook tu memang belum ada apa-apa lagi. InsyaAllah Nurul akan buat yang terbaik. Tapi kena Nurul tak boleh nak apa sangat, nak rushing sangat. Takut semua jadi terbengkalai nanti kan. Sebab kerja-kerja pun banyak. Ini kain lace ada 3-4 helai. Ni dalam 2 hari ni memang kedai Nurul tutup pintu. Nurul tutup pintu sebab Nurul nak fokus dulu pada yang ini. Takut terlepas nanti kan, terlepas pandang atau apa semua. Tak nak lah bila kita dah janji tu kita tak tunaikan. Tak nak lah macam tu. Dan insyaAllah dalam minggu ni pun tadi doktor dah telefon. Dan insyaAllah hari Rabu mungkin akan ambil masa lagi nak pergi hospital. Sebab time Umi buat appointment untuk operation tu dah sampai dalam minggu ni. Kan doktor dah bagi tahu tengah adjust lagi lah. Tengah adjust hari apa. Mungkin hari Rabu atau Khamis. InsyaAllah niat tu baik kan. Nurul buat pun slow-slow lah. Mana yang dah Haris dah apa kan. So memang Haris punya management yang bagus. So Nurul memang tak kacau lah dia punya kerja. Walaupun dia pre-order, buku belum ada. So dia akan terus bagi ukuran macam ni. Dengan ini terus dia dah siapkan. Jadi nanti tak akan bertukar lah. Tak akan salah alamat. Tak akan salah alamat. Dia yang penting kita ni semangat. Bila kita semangat semua akan jadi mudah. Kan? Sebenarnya kita yang setkan kepala kita tu nak mudah ke nak susah. Kalau kita pandang benda tu dia susah memang akan jadi susah. Tapi kalau kita pandang benda tu dengan mudah insya-Allah akan bagi mudah. Kan yang macam selalu Nurul cakap, kita kena set minda kita. Kena set minda kita. So apa yang kita fikir itu yang akan terjadi. Semua apa yang kita fikir, semua yang apa kita ucap tu, bila kita ucap tu itu adalah doa. Kalau kita doa selalu kita insya-Allah boleh, insya-Allah boleh. Boleh, insya-Allah boleh. InsyaAllah boleh. Jadi semua sentiasa positif. Kadang-kadang padahal kita cuma penat tapi Allah tak larat lah. Penat lah, letih lah. Memang akan jadi letih. So Nurul sekarang ni memang bermain, Nurul suka berkata-kata dengan diri sendiri. Sebab kita tak ada sesiapa yang support. Sekarang macam anak-anak hanya perlukan Nurul. Dia tengok apa yang Nurul buat. Nurul tak banyak, dengan anak ni tak banyak menyuruh. Maksud dia bukan apa. Kalau iyalah kecil-kecil dulu kita nak suruh kemas mainan ke apa. So bila dah besar macam ni, kita nak mengalahkan dia, hala tuju dia ke mana. Kita kena macam, ada masa-masa tu kita kena buat anak tu macam kawan. Anak macam kawan. Bila dah jadi macam tu senang. Kalau kita macam just suruh, kita tak buat apa, dia memang tak akan jadilah. Belajar semua dari pengalaman. Kalau nak cakap susah, Nurul dah biasa susah. Susah tu sesusah-susah mana pun insyaAllah tak pernah lah macam sampai susah. Memang semua-semua kadang sampai orang yang kita sayang dah tak ada, tempat kita bergantung tak ada, kita memang dah. Tapi Allah tu maha adil, Allah tu maha tahu dan Allah tak pernah tidur. Kan kita yakin. Bila kita yakin dengan diri sendiri, baru orang lain akan yakin dengan kita.
Betul, ukuran sendiri. Okey, nanti apa-apa berkenaan dengan apa? Sebab yang Nurul bagi pola ni hanya untuk yang order pada hari 12 Jun sahaja. Yang order tadi tak dapat, minta maaf banyak-banyak. Sebab memang itu adalah komitmen, jadi Nurul tak nak kecewakan orang yang dah buat pembayaran pada 12 Jun. Jadi macam yang Nurul janjikan, sebenarnya untuk yang tadi yang buat payment tadi tu harga dia dah 150. Tapi budi bicara sebab memang niat untuk kita menolong, so harga sama. Ukuran sendiri. Di dada. Okey. Boleh tengok live yang dekat yang dulu Nurul pernah share baju kebaya kelepek tu. Dekat situ pun ada. Siapa yang dah masuk Facebook group tu nanti memang insya-Allah semua akan ada. Betul Nurayati, kita kena motivasi diri sendiri ya. Kehidupan kita ni sekarang ni makin hari makin susah. Bukan apa. Maksudnya apa yang kita alami 10 tahun lepas tak akan sama dengan 10 tahun sekarang, dan 10 tahun ke depan tu tak sama. Jadi kita ni kena sebagai seorang ibu kena mempersiapkan anak kita menghadapi dunia yang belum tahu kita macam mana lagi. Kita tahu mereka tu tak akan sekuat kita. Jadi macam mana kalau kita dah tak ada? Jadi kena kerisauan tu memang sangat besar kan. So kita fikir masa kita dulu sekolah dulu, kita tak pernah bayangkan dunia akan jadi macam ni. Cabaran hidup kita tu kuat. Jadi tambah kalau macam Nurul dekat sini, Nurul hanya seorang kan. Kalau macam orang lain mungkin bila ada masalah dia ada family, dia ada. So Nurul memang tak ada sesiapa. Anak pun baru sekarang ni Nurul boleh macam kita nak berkongsi, nak bercerita kan. So macam Nurul dengan anak memang tak ada rahsia. Tak ada rahsia. Kalau macam Nurul ada masalah terus akan bincangkan dan akan settlekan time tu juga. Jadi Nurul ni berusaha sebagai seorang ibu tak nak kita ni berkecil hati dengan anak. Sebab apa? Itu adalah akan menjadi penghalang, baik itu rezeki, berkat dan rahmat akan terhalang. Dia umpama perasaan kita ni kepada seorang anak tu, bila kita macam kecil hati dengan dia, bila kita macam ada benda salah yang dia buat tapi kita hanya pendam, so itu bagi Nurul lah, itu akan Allah tu bila Allah nak bagi rezeki tapi kita dah menutup kan. Kita ni umpama dia satu gelas kan, kita ni umpama satu gelas dan dosa tu adalah penutup dia. Jadi tak kira kita ni dalam keluarga ni, sama ada kita suami, ibu ataupun anak, jika masing-masing menyimpan perasaan yang tak betul, yang tak sedap, bila kita pendam, kita tak luahkan, kita tak minta maaf, kita tak buat tak clearkan benda tu, rezeki Allah tu dia akan rezeki Allah tu memang tak salah alamat kan. Allah dah tentukan rezeki orang ni adalah untuk orang ini, tapi kita yang menutup pintu. Dia umpama macam postman datang, alamat yang dekat sini tu tak salah, tapi kita yang tak ada dekat situ ataupun pintu kita yang tertutup, itu yang jadi punca rezeki kita terhalang. Itu adalah salah satu sebab. Itu ada Nurul dapat sebab Nurul ada pergi kelas macam-macam motivasi. Sebab Nurul kena motivasi diri sendiri tanpa ada sesiapa. Jadi kena cari kekuatan daripada diri sendiri. Dan itu memang betul. Mungkin kenapa bila Nurul buat benda ni, alhamdulillah selama PKP ni rezeki memang tak Nurul dapat. Nurul tak buka kedai, customer tak ada. Nurul baru pindah, dulu ada kerisauan yang sangat besar. Tapi bila alhamdulillah Umi ada dekat sini, so kita memang jaga dia. Kadang-kadang memang kita ni dengan orang tua bohong kalau kita cakap. Kadang-kadang tak ada terdetik dalam hati kita ni, alah macam ni lah, macam tu lah. Ada. Kita dengan anak kita, dengan ibu kita sendiri, ada walaupun sedikit. Dengan suami, dengan anak ada. Kita bukan malaikat yang sangat-sangat sempurna, tak. Mesti ada macam hati kita ni kadang-kadang macam mana nak cakap, bukan menjawab tapi macam apalah orang tua ni menyusahkan, apalah telefon kejap-kejap, apalah ni macam tak ada anak lain. Ada benda tu. Okey, tapi alhamdulillah Nurul cakap, Nurul ni memang
dalam dilema, memang ada problem sampai Nurul pindah ke Meru ni apa semua, memang ada masalah yang memang kalau secara logik kita fikir memang tak akan selesai masalah, memang tak akan selesai problem. Kan, sebab ada long story yang sangat panjang yang Nurul kena tempuh sampai Nurul hilang konsen, hilang apa semua, tapi asbab PKP Umi ada dekat sini. Jadi kadang-kadang kita terfikir apa kita nak bagi makan mak kita besok, apa ni, macam kerisauan tu ada, tapi pulangkan balik Allah ada. Jadi apa yang Nurul buat? Nurul selalu akan tanya, ada tak Umi terasa hati dengan Nurul? Umi panggil saya Dek kan, ada tak terasa hati dengan Dek? Hari-hari saya setiap malam saya akan tanya benda tu, sebab saya takut sangat-sangat apa yang saya buat ni memang tak akan semualah, tak kira lah kita ada anak, kita ada ni kan, kita meniaga macam ni, kita buat semualah. Saya sangat takut apabila hati orang tua kita ada terkuris. Jadi yang memang sebab kita pernah gagal, bohong lah kalau kita tak pernah gagal dalam rumah tangga, tak pernah buat bisnes kan, semua kita buat tak menjadi. Dari ada sekian banyak kedai, kenapa sampai jadi macam ni? Jadi banyak story tu. So bila saya betulkan hubungan saya dengan Umi, dengan apa, dia tengok hari-hari, dia pun macam ikhlas, dia pun macam tak ada. Saya dekat Jalan Limau, Meru, dekat belakang Jalan Asyarif tu, tak jauh dari masjid. Jadi bila tu, ya Allah ya Tuhan, apa yang saya buat sangat-sangat mudah, dan apa yang tak pernah saya terfikir pun memang Allah bagi mudah. Allah hantar orang-orang yang sangat baik-baik, Allah hantar customer yang baik-baik, Allah hantar rezeki yang memang kita tak duga kan. Allah hantar anak-anak yang sangat-sangat, ya Allah, tak tahu nak cakap. Tu yang Nurul cakap, sebelum ini memang Nurul tak ambil berat sangat. Ya, cukup bulan hantar duit, kadang-kadang lupa telefon. Bila dia telefon, kadang-kadang Umi telefon nak bercakap, kita tengah ada customer. Lalu kita cakap tak apalah, nanti call balik dah buat benda ni dah lupa. So bila Umi ada dekat sini, bila ada dekat dengan Pekan, tak jauh sangat, dekat area masjid. Jadi bila kita perbetulkan diri kita, perbetulkan dalaman kita, kolam jiwa kita, kita bersihkan, kita cuci dari keladak-keladak tu semua, Allah akan permudahkan. Allah permudahkan. Hindari kita berburuk sangka. Bila kita dah berburuk sangka tu dekat orang, buang benda tu. Dia bukan tak datang, tipu kalau kita cakap kita ni manusia yang terlalu baik. Tapi kita bukan manusia yang baik, kita berusaha menjadi yang terbaik kan. Kita berharap kalau macam dululah, kita berharap orang layan kita dengan baik, tapi itu adalah satu kesilapan. Kita tak boleh mengubah orang. Tapi kita boleh mengubah diri sendiri. Apabila kita dah berubah ke arah baik, orang pun akan baik dengan kita. Dia macam tu. Jadi kita macam okey lah, kita dapat ada alhamdulillah, ada orang yang dapat suami yang baik, ada orang yang Allah uji dia hantar suami yang ada bermasalah kan. Kadang tak solat, kadang macam-macam lah Allah uji. Tetapi kita masih boleh kita nak merubah orang tu tak boleh. Yang akan ada lagi timbul masalah. Tapi apa yang kita buat, perbetulkan diri kita, dan insya-Allah nanti orang tu pun akan berubah menjadi baik. Tak nak. Okey. Nah, dia jadi macam tu. Jadi kita tak payah nak menuntut lebih, buat yang terbaik, buat yang terbaik, insya-Allah Allah hantarkan yang terbaik untuk kita. Dia macam tu. Kan, kena sentiasa positif. Kena sentiasa bersangka baik. Insya-Allah kan, kena sentiasa memberi maaf kepada orang. Kena banyak selalu ikut macam Nurul selalu follow Prof Muhaya, Ustaz Nasrullah, Ustaz Yusof, Syekh Jabir Ali kan. Kena isilah benda-benda tu semua. Kita bukan manusia yang sempurna, tapi kita masih boleh, Allah masih beri kita peluang untuk menjadi orang yang baik kan.
Bila kita jadi baik, so kita environment kita betul, circle kita pun akan berubah menjadi yang terbaik juga. So sekarang ni fokus Nurul tak ada apa lagi dah. Apa yang orang cakap kiri kanan tepi belakang tu Nurul akan buang semua. Fokus Nurul anak-anak dan kerjaya kita. Tambah ilmu. Tambah pengetahuan. Jadi kita tak ada masa kita nak membawang, tak ada masa kita nak fikir orang lain kan. Tak ada masa kita nak sakit hati tengok orang beli pulut dakap ke, naik kereta besar ke. So kita tak ada masa benda tu. Kan? Kalau kita tak ada masa, masalah kita pun banyak. Macam Nurul ni, pola nak buat 100. Belum lagi baju customer, belum lagi komitmen orang nak buat live. Kan? Kan? Ini adalah satu perkongsian. Macam tu. Kita tak dapat nak sedekah duit, so kita beri ilmu. InsyaAllah dengan ilmu yang kita kongsikan, orang akan boleh cari duit sendiri. Betul. Sebab Allah dah bagi Nurul peluang untuk merasa ujian yang macam-macam, dan sekarang itu adalah sesuatu yang sangat manis. Kan? Jadi jangan takut dengan ujian tu. Itu umpama kita macam kita tengah nak panjat suatu gunung tu. So kena kadang-kadang terpijak duri kan. Tangan kena ranting kayu, pijak baku, termasuk terjatuh, tergolek ke apa semua. Tapi bila dah sampai ke puncak gunung, bila kita tengok ke bawah, so kita akan nampak satu keindahan dan kepuasan yang kita dah boleh melepasi semua tu. Kan, jadi walaupun Allah sekarang ni kita tak tahulah Allah tengah uji, kena banyak-banyak beristighfar, kena banyak-banyak, dan ingatlah itu adalah satu kafarah dan Allah berikan semua tu jika kita ikhlas, jika kita sabar, kita akan dapat sesuatu yang manis. Kan? Jadi kita ni kalau kita tahu tujuan dia ke depan kita tu ke mana, walaupun jauh, walaupun hujan, macam Nurul tadi, Nurul penat berjalan. Tadi pergi KL naik motor. Kan? Semel merempit dekat jauh, panas. Memang naik kereta, naik motor, tapi dia macam ada kepuasan tersendirilah kan. Memang penat, tapi bila kita tahu ke mana kita nak pergi, jadi kita tak akan penat, kita akan menikmati. Kita tengok kiri kanan, so semua tu akan jadi satu hiburan. Tapi kalau hidup kita ni tak ada matlamat, tak ada hala tuju, tak ada plan, jadi memang huru-hara lah hidup kita. Tak apa kita buat, jadi semua yang kita buat tu macam tak ada makna. Dia macam tu. Jadi salah satu apa yang kita kena buat, kita kena ada target. Baik itu dalam kehidupan kita, baik kita dalam bisnes. So kita kena sentiasa ada matlamat dalam kehidupan kita. Dalam bulan ni apa kita nak capai, sentiasa upgrade big Y. Big Y kita kena ada. Sebab tu kena ada. Kena dia macam mana? Kalau macam Nurul lah, Nurul macam kena ada sebab kenapa kita nak berubah. Aris pula ya. Tak laju juga. Dia tak laju. Cuma pada Nurul macam ni. Nurul ni punya satu sikap yang tak suka menangguh. Jadi memang anak-anak Nurul akan stres lah. Bila ada kerja tu kena buat. Bagi Nurul, apa yang boleh dibuat hari ni jangan ditangguh. Kan, kita tak tahu kondisi kita esok macam mana. Jadi apa yang kita boleh buat hari ni, kita buat hari ni. Jangan kita bawa ke besok. Kalau ada umur kita besok. Nurul prinsip Nurul macam ni. Bila sebelum tidur tu, kita kena settlekan semua. Sebab kita tak tahu apa kita akan bangun lagi besok. Jadi bagi Nurul, kalau macam ada satu benda tu yang dia buang masa nak tidur tu, akan terfikir, Allah, ruginya aku hari ni, ruginya hari ni. Mungkin itu adalah satu sebab kenapa Nurul jadi insomnia. Orang bila nak tidur tu dia akan rehatkan. Otak Nurul makin Nurul bawa tidur, time tu lah datangnya idea macam-macam. Dia tak tahu nak cakap lah otak ni. Kadang-kadang kan Nurul nak simpan dia, tak nak pakai masa Nurul tidur. Bila time tidur lah dia keluar design baju, besok nak buat macam ni. Macam tu lah dengan
apa yang Nurul nak buat masa birthday Nurul ni. Dia macam nak tidur. Bila macam tu dah macam orang gila, tengah malam bangun ambil buku tulis. Sebab ada cakap, Umi, bila Umi dapat sesuatu kena tulis. Tapi tak tulis pun. Tapi tak tulis pun, tapi dekat sini dia boleh simpan. Betul. Kita akan bersemangat bila kita tahu apa yang kita nak capai. Dia macam ni, kita harus ada seseorang yang kita jadikan role model. Kita harus tengok orang yang berjaya. Okey, kita bila tengok dalam bidang jahitan, kita kena tengok macam Sabella kan, dengan mudanya lagi, orang masih muda di bawah kita, baru dalam bisnes baru sekian tahun dah ada kilang yang besar. So kita kena tengok apa yang betul yang dia buat. Kan, kita jangan pula jadi dengki. Kita kena tengok apa yang betul yang dia buat. Harus ada role model. Kita kena sentiasa tengok orang tu berjaya sebab apa, macam mana dia makan apa, dia buat apa. Tapi selalunya orang yang berjaya tu, yang kebanyakan orang tengok, walaupun dia buat benda tu kecil, tapi dia disiplinkan pada diri sendiri. Benda tu dia jadi satu amalan. Dia orang ni, orang yang berjaya ni, dia ada satu amalan. Nur akan jadikan itu sebagai satu perbandingan lah. Yang apa yang kita tengok. Apa yang dia buat tu, walaupun benda tu kecil, tapi dia konsisten. Dia akan buat. Dia tak berhenti. Tapi kita ni tak. Kita ni macam Nur cakap semalam tu, kita ni suka berlari. Bila kita tengah macam ni kan, tengah semangat, tak henti-henti buat baju hari-hari, buat baju. Besok dah tinggal, tak ada buat apa. Dia tak boleh macam tu. Kita buat kena walaupun benda tu kecil, tapi kena konsisten. Kita buat istiqamah, insya-Allah. Waalaikumsalam Zairina. Salam kenal. Dia macam tu. Kena macam Nurul pun bukan susah, bukan susah, bukan senang. Nurul kena paksakan diri sendiri untuk ikut deadline yang macam Nurul setiap hari Nurul akan listkan apa yang kena buat. Sebelum tidur tu dah terfikir besok nak pergi mana, nak buat apa, ada janji dengan siapa. Itu dah set. Jadi bila dah pagi-pagi bangun tu macam nak lama-lama sikit dekat tilam tu, nak buat apa tu apa semua, tak boleh. Nanti time macam ni kena buat macam ni. So kena ajar diri sendiri tu untuk berdisiplin. Kan. kena buat. Jadi macam kita ni bila hari ni tak berjaya lagi, jangan kita fikir kita selalu macam tu, tak. Kan. Dia ada sebab. Kalau Allah tak bagi dia rezeki, ada yang Allah bagi waktu orang tu minta, terus Allah bagi. Ada yang Allah bagi tak, Allah bukan doa tu. Ada yang sesetengah orang tu bila dia minta kepada Allah, Allah terus akan kabulkan. Dan juga ada satu lagi, bila kita minta tu, Allah akan beri, tapi bukan pada masa yang sekarang, masa kemudian. Ada juga bila kita minta, Allah tak akan beri dekat dunia, tapi Allah akan beri dekat akhirat. So kita jangan, Allah tu maha tahu. Dia tak akan bagi apa yang kita minta, dia akan bagi apa yang kita perlu. Kan, jadi kena bersangka baik. Dan cuba, kadang-kadang kita ni terlepas pandang. Bila kita Allah bagi sesuatu tu, mesti di sebalik tu akan ada hikmah dia. Mesti ada. Tapi kadang kita ni yang tak boleh baca. Kita yang tak boleh baca, kadang-kadang kita ni yang dah bertulis pun tak kita baca, apalagi yang tak bertulis. Kan, banyak pula Nurul ceramah ni. Aduhai, ni tadi ingat sekejap dah pukul berapa dah. Tapi tak apalah. Itu hanya sedikit perkongsian lah story Nurul, supaya orang kawan-kawan yang dekat luar sana tu yang tengah ada masalah, tak kisahlah masalah keuangan ke, masalah keluarga ke, yang penting pertama tu betulkan niat, betulkan diri sendiri ni. Otak ni kena cuci dulu, kena cuci, buang keladak-keladak apa semua, kosongkan gelas, tadah semua ilmu-ilmu yang berguna. Pilih kawan. Pilih kawan. Bukan makna cari kawan yang tak ada duit tak apa semua.
agak-agak orang tu yang menjatuhkan kita punya semangat, tak payah berkawan. Sekarang ni kita tak payah nak cerita story hidup kita ni yang bla 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 ni kepada orang, tak ada guna. Bila kita susah orang tak tolong. Sekarang ni dia musim macam tu. Kita tak ada duit, kita tak ada beras, ada ke orang nak tanya ke apa semua, tak ada. So kita kena perbetulkan niat, kena tingkatkan diri sendirilah, kena tingkatkan, jangan berharap. Jangan berharap jangan berharap sangat dengan manusia. Jangan berharap dengan manusia. Kadang pada kita dia tu lebih lagi dari kita, tapi kita tak tahu dia tu macam mana. Sekarang ni kena tukar sikit. Kena tukar sikit, kita berdoa, berikhtiar, berharap hanya kepada Allah, kemudian baru kepada manusia. Jika kita berharap kepada Allah, kita minta kepada Allah, Allah akan hantarkan orang-orang yang terbaik yang dapat menolong kita, insya-Allah. InsyaAllah. Ini adalah pengalaman. Banyak sangat pengalaman hidup. Sebab Nurul dekat sini, Nurul tak ada sesiapa yang Nurul boleh kita dekat rantau. Saya anak sulung. Mak saya dekat kampung, adik saya dekat kampung. Bila saya susah ke apa semua, kawan. Apalah kawan kan. Bukan maksudnya kawan tu kita boleh berkongsi cerita, boleh berkongsi apa semua. Tapi time kita tak ada duit, time kita susah, time kita sakit, time kita apa, orang akan datang jenguk. Tapi berapa? Sekejap. Tengok, cepat sembuh, sabar ya. Itu yang akan kita dapat. So kita kena ada kekuatan diri sendiri. Anak-anak, family itu adalah orang yang walaupun dia adalah orang-orang yang akan melihat kita nanti, kan? Jadi kena sentiasa jaga hubungan dengan Allah, hubungan dengan anak, hubungan dengan ibu. Itu adalah punca kita akan murah rezeki dan berkah. Belajar apa hari ni? Hari ni borak-borak je kak? Borak-borak je. Tadi Nur ada tunjuk sikit lah orang yang big size ni macam mana. Okey, ini pun dah pukul berapa dah? Apa dah? 10.35. Dah 10.30 dah. Okey, insyaAllah besok pagi dalam pukul 9 atau 9 lebih macam tu kita akan jumpa lagi. Jangan bosan tau jumpa dengan Nurul. Hari-hari jumpa Nurul. Sebab ni dah makin bila macam ni Nurul tengok feedback daripada sahabat-sahabat semua yang semangat nak belajar, Nurul pun akan bertambah semangat. Bertambah semangat. Jadi insyaAllah Nurul tak akan Allah akan tetapkan hati kita untuk Nurul terus berkongsi apa yang Nurul faham, apa yang Nurul tahu, dan Nurul pun akan sentiasa upgrade diri sendiri. Nurul akan belajar. Mungkin bulan-bulan ke depan Nurul akan disibukkan lagi dengan macam-macam. Sebab Nurul selain kelas daripada kelas belajar, Nurul memang sekarang ni memang kita nak buat bisnes yang betul-betul. So kita pun belajar berbisnes, ikut kelas bisnes juga. Saya adalah salah seorang student Dr. Azizat. Jadi memang insyaAllah terus follow Nurul. Sebab belajar dengan Dr. Azizat ni bukan murah. Kita akan keluarkan bajet yang besar untuk dapatkan sesuatu yang besar. Dia yang pertama yang saya dapat ni adalah saya punya minda. Saya punya minda sekarang ni lebih positif. Itu yang first lah. Dan keyakinan pada diri sendiri tu lebih. So sesiapa yang Hanif, jangan balik dulu. Hanif, Umi nak cakap dengan Hanif. Okey. So kita jangan apa. So sesiapa yang nak tahu apa perkembangan Nurul akan sentiasa kongsikan. Kenapa Nurul boleh bercakap macam ni hari ni? Ini adalah Nurul yang baru. Nurul yang baru di tahun 2020. Bukan Nurul yang dulu. Bukan Nurul yang dulu. So sangat banyak perubahan. Nurul lebih positif, lebih percaya diri, lebih berkeyakinan, dan yang impact yang paling besar yang Nurul nampak bila kita lebih percaya pada diri sendiri tu, orang pun akan lebih percaya pada kita. InsyaAllah. So sesiapa nak tahu nanti nak macam-macam ilmu yang Doc akan share kan, Nurul akan cuba berikan juga, akan sharekan juga dengan sahabat-sahabat semua. Sangat-sangat macam semua orang tahulah, ada yang macam-macam skeptikal kan dengan Doc. So pada saya ni saya tak tengok yang tepi-tepi yang apa-apa tu semua, tak. Bagi saya apa yang Doc sharekan dengan saya hari ni memang memberi manfaat. So pada saya bila mengambil ilmu tu, saya tak, memang kena tengok background dekat apa semua. So
kita hanya fokus macam kita belajar menjahit, kita tengok dia berjaya dalam bidang menjahit. So yang lain-lain tu saya tak tengok. So kita akan belajar walaupun dari orang tepi jalan ke, orang jahit tepi jalan ke, orang tua, orang muda, tapi dia kalau boleh memberikan sesuatu yang kita tak tahu, itu adalah sangat-sangat berharga. Jadi tak kisahlah kita belajar dengan sesiapa pun. So sekarang ni saya dengan Haris memang betul-betul belajar, dan insyaAllah siapa yang nak juga berjaya, yang tengah struggle sekarang, tengah buat bisnes kan. Kenapa saya belajar? Saya dah buat bisnes yang besar, dan sebelum ni kita pernah punya 2-3 kedai, bukan 2-3. Tapi benda tu tak kekal lama. Di mana kesilapan? Di mana kesilapan yang pernah saya buat? Saya pernah ada 4 kedai jahit, 4 kedai runcit. Pernah, tapi macam benda tu tak macam yang kita harapkan, sebab kita bodoh, kita tak pandai. Kita tak pandai. So karena merasa saya ni bodoh, Nurul merasa dia tak pandai. So Nurul belajar, dan rupanya selama sekian tahun kita berniaga, kita ni tak pandai. Kita banyak sangat buat kesilapan, banyak sangat buat kesalahan, banyak sangat yang kita tak nampak. Bagi kita tu betul, tapi rupanya itu adalah benda yang salah yang kita buat. So sekarang Nurul spend memang banyak duit untuk belajar. Tak kisah, Nurul tak fikir lagi apa. Sekarang Nurul hanya nak upgrade sama Haris, dan alhamdulillah kita belajar, sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Tak kira, Nurul sekarang ni memang struggle, tengah belajar ilmu marketing, nak manage kita punya bisnes supaya tak macam ni terus kan. Setiap kita nak buat yang lebih baik, nak dapat yang lebih baik. So walaupun baru dalam sebulan 2 ni kita join, dan alhamdulillah memang nampak bila kita dengar apa yang akan yang dinasihatkan, kita buat, kita praktis, dia buat je. Tema kita buat je. Kan, bila dia ni cakap buat je, jangan banyak tanya, buat je. Dan alhamdulillah nampak banyak perubahan. Haris pun bukan senang, nak bertahun Nurul nak bagi dia sesuatu bisnes yang boleh dia run sendiri. Tapi alhamdulillah untuk tahun 2020 ni adalah permulaan. Jadi sentiasa follow Nurul, insyaAllah akan banyak. Tak hanya dari segi ilmu jahitan yang Nurul akan kongsi, kemudian Nurul akan sharekan juga ilmu-ilmu yang Nurul belajar, yang memang tak murah. Tak murah. Taulah kalau kelas Dok Azizan tu memang K dia banyak. Kan? Tak satu angka, berangka-angka. Tapi kita ni dah memang sekarang ni dah memang kosongkan kepala ni, memang nak tadah ilmu, dan memang kita akan niat dalam hati nak tolong orang dan nak berjaya bersama-sama berjamaah, bukan kita sendiri. Okey. InsyaAllah Nurul akan cuba buat sesuatu yang dapat tolong ramai orang. Okey. Cukup dulu. Esok kita sambung. Esok tak tahu pula nak cerita apa. Okey, esok pagi Nurul nak buat blouse. Sebenarnya Nurul baju banyak dah tak boleh pakai. So sekarang saiz dah sangat-sangat berubah. Dari dada 42 jadi dalam 38. So daripada Nurul alter baju, baik Nurul buat baru. Allahu Akbar kan. Tapi sebenarnya tak, Nurul nak share cara nak buat blouse besok. Okey. Besok kita akan buat pola. Kemudian kalau sempat, biasalah kain batik lagi yang Nurul akan buat untuk jadi baju blouse, tapi yang kali ni yang ada belahan depan. Kita nak pakai butang depan. Macam mana kita nak lebihkan kain untuk kita buat lubang butang. So ala-ala kemeja lah, tapi bukan kemeja. Bukan kemeja, dia blouse biasa saja. Okey, insyaAllah jumpa lagi 9 pagi esok. Okey, selamat malam. Assalamualaikum. Hai sayang semua. Bye.